Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya adalah Siti Aisyah Abdullah dan sekarang saya akan melakukan sedikit pembentangan mengenai bahagian pengenalan Freemason. Freemasonry ialah pertubuhan persaudaraan yang muncul dengan asal-usul yang kabur yang bermula antara akhir abad ke-16 hingga ke awal abad ke-17 dan ia masih kekal dan wujud sehingga ke zaman kini. Freemasonry terbentuk melalui 3 gabungan perkataan iaitu free yang bermaksud bebas, mason yang bermaksud tukang batu dan re bermaksud pertubuhan. Pertubuhan ini telah wujud dalam pelbagai bentuk di seluruh dunia, antaranya negara Islam seperti Malaysia. Dan Freemason ini telah ditafsir sejak awal lagi sebagai sebuah organisasi rahsia dan merupakan anti-Islam yang mewujudkan ketuanan global. Dalam konteks tamadun Islam, pertubuhan Freemason ini dikatakan telah wujud sejak zaman Nabi Isa lagi. Antara fakta mengenai Freemason ialah Freemason merupakan salah satu persaudaraan yang telah wujud dan tertua dan terbesar di dunia dengan keahlian sekitar 5 hingga 6 juta Mason. Freemason yang melampaui batasan etnik, agama, sosial dan pendidikan mempromosikan pembangunan moral dan rohani antara manusia bawah naungan Tuhan. Selamat sejahtera, nama saya Erina Dewi binti Zaid dan saya akan bercakap tentang apakah itu Freemason. Freemason bermaksud free iaitu bebas dan Mason iaitu tukang batu. Pertubuhan ini telah wujud dalam berbagai-bagai bentuk di seluruh dunia, termasuklah negara Islam seperti di Malaysia. Pertubuhan ini adalah satu pertubuhan persaudaraan yang telah wujud di antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Pertubuhan Freemason telah wujud dalam berbagai bentuk di seluruh dunia. Namun mereka semua berkongsi prinsip, pandangan moral dan metafizik yang sama. Mereka berkongsi kepercayaan kepada satu Supreme Being. Nama unit organisasi tempatan Freemasonry adalah Lodge. Seterusnya adalah sejarah Freemason. Freemason mengikut sejarah, darjat dan ajarannya adalah yayasan Yahudi. Rekod tertua yang bertulis tentang Freemason dijumpai di England pada tahun 1390 Masihi yang sehingga sekarang masih tiada siapa tahu siapa penulisnya. Freemason ini juga dipercayai telah wujud sejak zaman Mesir Purba lagi. Ianya dimulakan oleh golongan-golongan pengukir dan pembina monumen-monumen gegasi yang berada di bawah arahan Fir'aun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Rusna Mariam dan hari ini saya akan membentangkan bagaimana Freemason dapat memasuki ke Malaysia. Freemason mula bertapak di Malaysia pada 180 tahun yang dahulu. Ia bermula apabila pendudukan British East India Company di Malaysia dan mula-mula ditubuhkan di Pulau Pinang. Antara golongan pertama yang mula mengamalkan Freemason di Malaysia adalah pelopor Eropah yang datang ke Malaysia bagi tujuan untuk membangunkan pertanian getah di Malaysia. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai hubungan antara Freemason dan tamadun Islam. Freemason merupakan sebuah organisasi yang lebih ke arah barat. Freemason turut mengamalkan amalan-amalan yang berbeza serta melanggar ajaran agama Islam. Sesetengah mengatakan bahawa organisasi ini telah wujud sejak zaman Nabi Isa lagi. Organisasi ini turut dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 69 yang berbunyi, segolongan ahli kitab suka dan berangan-angan kiranya mereka dapat untuk menyesatkan kamu. Padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Dan mereka pula tidak menyedari akibat yang buruk itu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Soal seterusnya untuk bahagian saya adalah hubungan reka bentuk bangunan Freemason dan tamadun Asia. Bangunan Freemason rata-rata dibina menggunakan batu untuk melambangkan struktur bangunan yang kukuh sama seperti kebanyakan bangunan pada masa moden kini.
Untuk poin yang seterusnya, setiap reka bentuk yang digunakan adalah bentuk yang futuristik, iaitu moden dan kebaratan, dan di setiap tingkat pada bangunan itu mempunyai banyak di sekitarnya. Setiap bilik pada tingkat bangunan Freemason mempunyai fungsi dan tujuan tersendiri. Setiap bangunan Freemason juga ditandai dengan lambang Freemason yang dikenali di seluruh dunia untuk menunjukkan bahawa bangunan spesifik itu adalah bangunan khas khusus untuk Freemason. Dan seterusnya turut dihiasi dengan warna-warna Freemason, iaitu warna biru dan warna putih. Biru dan putih adalah memang warna rasmi untuk Freemason. Jadi untuk slide seterusnya tentang bagaimana Freemason mempengaruhi Malaysia dari segi politik. Freemason mempengaruhi bidang politik sama ada terang-terangan atau tersembunyi. Untuk menjelaskan kenyataan ini dengan lebih lanjut, Freemason ni dia bukan sahaja mempengaruhi apa yang zahir dalam sektor politik di negara kita, tetapi Freemason juga sedikit sebanyak mempengaruhi politik Malaysia di sebalik tabir. Untuk poin yang seterusnya, Freemason meluaskan ajaran yang tidak mengenal batas. Untuk mendefinisikan tindakan yang tidak mengenal batas, maksudnya adalah Freemason menekankan aktiviti-aktiviti yang berunsur ekstremis, tindakan yang di luar kawalan yang tidak sepatutnya berlaku. Yang seterusnya, Freemason menegaskan wang adalah salah satu aset yang paling penting dalam hidup. Seolah-olah Freemason meletakkan wang dan kuasa melebihi segala-galanya dalam kehidupan seseorang manusia. Poin yang seterusnya, Freemason mempengaruhi ahli politik Malaysia untuk menganiaya atau mencari kuasa, untuk merebut kuasa dan juga mendapatkan wang dengan cara yang tidak sepatutnya. Dalam poin ini cuba menegaskan Freemason ini punca tujuan utamanya adalah untuk mengkucak-kacirkan sektor politik Malaysia. Justru ini akan membawa kepada perebutan kuasa, penyalahguna kuasa. Secara tidak langsung lama kelamaan ini akan memusnahkan sektor politik di negara kita. Untuk poin yang terakhir ini, Freemason juga berpotensi untuk mengubah perspektif ahli-ahli politik Malaysia tentang hukum-hukum syariah Islam. Maksudnya di sini berpotensi untuk memesongkan pemikiran ahli-ahli Malaysia agar mereka terus mengabaikan ataupun terus tidak peduli tentang hukum-hukum agama syariah yang telah ditetapkan oleh Malaysia selaku sebagai negara Islam di Malaysia. Hai, saya Nur Akasha Jan binti Abdul Rahman. Saya akan terangkan bagaimana Freemason mempengaruhi tamadun secara umum. Antara usaha menguatkan pengaruh Freemason dengan memasukkan simbol-simbol the all-seeing eye atau mata yang dapat melihat sesuatu pada duit shilling dan duit note dan diedarkan secara tidak langsung, semua rakyat akan mula menjadi ejen pengedar pengaruh Freemason di negara tanpa rakyat sedari. Dengan cara itu, kita akan membawa simbol Freemason ke mana sahaja kita pergi dan kita akan menggunakan duit berlambang Freemason sebagai kepentingan urusan kehidupan kita. Sebagai contoh, yang ada lambang Freemason atau simbol Freemason pada duit US dollar. Di sini kita boleh nampak antara simbol-simbol yang digunakan pada duit note.
Selain itu, ini sesuai dengan agenda Freemason iaitu mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang boleh diistilahkan dengan gerakan 7F. Yang pertama, menghancurkan kekuatan kewangan umat Islam. Yang kedua, food, mereka merosakkan pola makanan. Yang ketiga, friction, mereka menciptakan adu domba atau perpecahan di kalangan umat beragama mahupun di dalam tubuh umat Islam. Yang keempat, free thinking, mereka menyebarkan cara berfikiran bebas. Yang kelima, freedom of religion, mereka menyebarkan ideologi yang membebaskan manusia dari tata cara pemikiran beragama. Yang keenam, melalui filem, mereka menguasai TV, filem dan media massa. Dan yang terakhir, mereka menggoda masyarakat agar berbudaya dan bersikap mengikuti cara berfashion dan mengikut cara kehidupan Freemason. Oleh itu, terdapat beberapa kesan-kesan Freemason terhadap Malaysia. Antara kesan-kesan Freemason terhadap Malaysia adalah untuk membuatkan rakyat lalai dengan hiburan dan terpengaruh dan cenderung untuk meniru aksi-aksi penyembahan dan ritual tanpa sedar. Masyarakat Malaysia dilatih dan didedahkan dengan pemikiran bebas seperti bebas beragama, bebas untuk bersuara, bebas untuk menjalankan perkara sesuka hati. Masyarakat Malaysia juga yang sudah terbiasa dengan terpengaruh dengan budaya barat, Freemason dan Illuminati merasakan fashion yang dibawa oleh mereka adalah up to date dan harus diikuti. Dan akhir sekali, impak paling terbesar terhadap masyarakat adalah agama. Mereka menggunakan alasan-alasan untuk tidak mengamalkan ajaran agama masing-masing secara keseluruhan. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, kami sebagai sebuah kumpulan telah mempelajari dan mendapat banyak pengetahuan tentang Freemason. Freemason ini adalah satu pertubuhan persaudaraan yang masih lagi banyak masyarakat tidak mengetahui tentang kewujudannya kerana gerakannya yang dilakukan secara senyap dan tersembunyi di Malaysia ini sejak kemunculan mereka di Tanah Melayu pada akhir abad ke-16. Meskipun banyak pihak yang menganggap bahawa Freemason ini adalah sebuah pertubuhan Zionis dan juga anti-Islam, Freemason juga dikatakan membantu masyarakat dengan memberi bantuan berbentuk sumbangan kepada golongan yang memerlukan setara dengan prinsip pertubuhan mereka yang mementingkan kebajikan masyarakat, terutamanya ahli-ahli Freemason itu sendiri. Freemason dianggap sebagai satu pertubuhan kebajikan yang membela ahli-ahlinya di mana sahaja mereka berada. Freemason ini juga didakwa telah wujud sejak zaman tamadun Mesir Purba dan golongan-golongan Mason juga dianggap sebagai kelompok terhormat terutamanya semasa zaman gelap Eropah oleh kerana kemahiran yang mereka miliki di dalam bidang mekanikal, geometri, binaan dan ukiran batu. Kami juga mempercayai bahawa Freemason ini adalah satu pertubuhan yang berpotensi untuk mempengaruhi kepercayaan individu yang lemah pegangan agamanya oleh kerana mereka mengamalkan ritual-ritual misteri penuh simbolik yang mengaitkan dengan ilmu-ilmu mistikus purba Mesir. Oleh itu, orang ramai haruslah berusaha untuk menambah ilmu agama dan pengetahuan supaya tidak mudah terpengaruh dengan perkara yang tidak pasti akan kepastiannya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.